kerusi. Boleh ambil yang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio video okey ke? Jelas ke? Respon saya Rahimah Ra'ub Mahani binti Mustafa Juriah Nur. Nama kalian disebut di dalam Masjidil Haram. Wani Yahya Anita Saleh. Seusai solat fardu Jumaat, Khalijah Muhammad, rindunya bersamamu. Zunaiza Ahmad, Masya Allah ramainya. Nazliah binti Roslan, Nur Azuruddin. Okey, kita tengok jemaah Al-Fawaz. Alhamdulillah, Umi sedang menyampaikan amanat Ustazah Zai. Alhamdulillah, ini isterinya Pak Cik Ali kita, Siak Masjid Al-Hidayah PJ. Alhamdulillah, maafkan suara Ustazah. Dan Syah Kardiman, namamu disebut di Masjidil Haram. Tolong respon Ustazah, audio video okey ke? Audio video okey ke? Audio video okey ke? Sayang-sayang sekalian. Okey, jelas. Saya tak dapat pakai mikrofon minta maaf sangat. Okay, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebenarnya bahaya juga ni kita duduk menghadap macam ni tahu. Sebab nanti kalau ada polis wanita dia datang, dia akan halau kita. Jadi kita macam santai-santai saja. Kalau kita nampak macam dia orang datang ni, kita ni lah terus je bersurai. So tujuan saya adalah kita mengurangkan kesesakan lepas solat Jumaat ni. Biasanya memang hati saya tak sedap ni. Kita toleh pandang kiblat boleh tak? So jemaah yang dekat dalam talian boleh tengok muka Ustazah. Dengar macam tu je sambil-sambil. Macam konon-konon kita sedang iktikaf wirid. Bukan konon-konon lah, betul lah kita sedang iktikaf. Okey, baik, tak payah menghadap sangat sambil-sambil je. Okey, kita lepas solat Jumaat. yang ni dengar ke suara saya? Boleh dengar ke? Sebab okey, kita buka jap. Sekurang-kurangnya dapat nampak gerak mulut lain kan? Okey. Kita keluar waktu sekarang ni memang meredah lautan manusia lah. Okey, dan kita tadi satu mujahadah yang sangat tinggi untuk masuk ke dalam ni. Betul kan? Satu mujahadah yang sangat tinggi. Setiap kali kita melangkah mencari tempat solat, gambarkan kita sedang mencari langkah-langkah kita untuk menuju syurga. Okay? Kita kalau ingat syurga ni penat macam mana pun kita gagahkan juga. Hidup ni macam ni lah sahabat-sahabat muslimat. Okay? Kami untuk makluman yang dalam talian, sampai check-in hotel semalam lebih kurang pukul 1:30 pagi waktu Mekah. Lepas tu Alhamdulillah 2:30 kami berkumpul di lobi. Pukul 3 pagi lah lebih kurang kita start bertawaf, bersa'i, bertahallul. Jadi masa kita bersa'i tu kita dah masuk azan subuh dah lebih kurang. Jadi Alhamdulillah semuanya dapat melaksanakan solat subuh berjemaah. Beserta seusai subuh tu semua kita dah selesai umrah wajib yang pertama. Betul kan? Jadi saya dah tanya satu persatu, kita punya rukun umrah dah selesai ke belum? Kan?
kita punya kewajipan-kewajipan yang lain macam mana. Sebab ini pertama kali, ramai yang pertama kali. Jadi bila pertama kali ni dia satu kejutan. Sebabnya Allah pilih kita sampai ke sini betul-betul tepat malam Jumaat. Okey, tepat malam Jumaat. Jadi bayangkan berganda-ganda sebab diiktiraf malam Jumaat tu sebagai malam Sayyidul Ayyam, kan? Sayyidul Ayyam. Jadi kalau kita tahu dia penghulu segala hari, orang yang bila malam Jumaat ni memang hari cuti orang Mekah ni. So daripada seluruh Saudi, Riyadh, daripada mana-mana tempat daerah mereka, mereka akan bawa keluarga untuk datang ke kawasan Masjidil Haram ni untuk buat umrah. Jadi Alhamdulillah, kita juga semalam dalam debaran untuk makluman yang dalam talian, mereka ni Arab ni kadang-kadang dia buat hal dia macam tiba-tiba je dia check seorang-seorang untuk permit umrah tu. Okay, jadi satu debaran jugalah, tapi Allah izinkan semua jemaah Al-Fawwaz malam dapat masuk serentak. Cuma kita tak dapat menyelesaikan isyak kita berjemaah di dalam semalam, kan. Tapi Alhamdulillah, saya sebut dengan Ustaz Azwan satu kejayaan besar apabila kita masuk satu grup dan yang keluar sebab batal wuduk tu pun Ustazah tahu siapa, dan akhirnya dapat juga bersama kembali dengan kita. Masya Allah, ini satu rahmat yang sangat besar. Dalam situasi malam tadi kita bertawaf tu, kami mengiktiraf dia ibarat tawaf musim haji. Sangat dahsyat. Cuma dia punya sesak-sesak bertolak-tolak tu lah. Cuma kalau musim haji lagilah sampai dekat tangga kita turun tu, kan. Tapi bersesak dia, padat dia. Jadi kepala saya ni memang nanti keluar ni tinggal 3-4 orang je lah kat belakang aku ni. Tapi Alhamdulillah, Masya Allah, sebab teknik tu, kan, kita rapat ke depan. Lepas tu semalam kita tak berhimpun sangat dengan kelompok-kelompok yang sampai ikat satu grup. Lepas tu tak ada terjebak sangat dengan pencuci Masjidil Haram yang tiba-tiba halau kita. Jadi Alhamdulillah 7 keliling tu selesai sempurna. Dan kita dapat melaksanakan solat sunat tawaf 2 rakaat. Kita pergi ke kawasan Sa'i 7 keliling. So masih lagi tadi ada seorang muslimin kita yang macam bertekak jugalah dengan jemaahnya. Dia bertembung dengan kita. Dia tengah pusingan keempat, lepas tu dia cakap dia pusingan kelima. Jadi bila kita memahami betul-betul dalam kursus, kita tahu dah yang mana pusingan genap, yang mana pusingan ganjil. Jadi dia takkan keliru. Takkan keliru. So sahabat-sahabat, begitulah yang saya selalu tekan, berumrah penuh ilmu. Bila ilmu, jangan khawatir. Ni tadi sahabat kita selesai tak? Umrah 7, tawaf 7 keliling. Kalau ikutkan kawan kita ni pertama kali, tertinggal berdua saja. Peduli apa, aku tak payah cukup 7 kali, kan. Yang penting aku dapat kejar ustazah dengan grup. Tapi sebab ilmu kita mengatakan Allah tak aktif. Okey, sahabat-sahabat tahu tak, bila kita buat live macam ni, ada beberapa orang daripada yang follow saya ke Masjidil Haram ni. Kat sini pun dalam grup kita ni ada 2-3 orang. Siapa lagi tadi ni subhanallah. Cakap dulu-dulu pun nak pergi Mekah juga, tapi macam ada je halangan dia, ketidakmampuan. Memanglah kita nak keluar segedebuk duit macam tu, manalah kita, kan, kita bukan orang kaya. Kalau orang banyak duit tak ada masalah. Tapi kalau Allah dah panggil tu sekejap je, kan. Hati buat-buat bila rasa macam kita kat sini. Jadi niat saya, sejak saya bolehlah buat apa ni orang kata, dah biasa depan skrin macam ni, sebab saya dapat respon yang sangat baik, Alhamdulillah. Yakni mengatakan mereka rasa macam berada dengan kita sekali, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi azam saya cuma satu, InsyaAllah semua kami doakan. Semua sahabat-sahabat di sini doakan, yang belum sampai pasti akan sampai, insyaAllah. Okay, dulu kita berada macam mereka ni, kita tengok dalam talian. Tapi sekarang macam mimpi kita berada di sini. Kan saya tanya, apa perasaan? Belum cukup 24 jam lagi kita kat sini. Tapi masing-masing tak tahulah ustazah nak cakap. Sampai tak terucap, sampai tak terkata. So bayangkan nanti besok lusa kalau kita dah habis yang wajib-wajib, semua bimbingan sunat tawaf. Kan tawaf sunat tu kita masuk ke dataran sebab orang perempuan tak ada halangan. Suami kita, lelaki-lelaki kita kesian. Diorang ni ada halangan nak masuk dataran Kaabah.
Jadi bila kita bertawaf sunat, kita tak banyak makan tenaga macam sa'i. Jadi dalam tawaf sunat tu, tiap keliling tu kita target siapa yang di kalangan kita yang paling kita sayang, yang paling kita selalu ingat di hati kita. Hadiahkan dia setiap satu pusingan tu satu doa. Bila tawaf sunat, contoh, ya Allah, kawan baik aku ni tengah sakit, namanya sekian-sekian. Pusingan pertama bermula daripada penjuru Hajarul Aswad, tutup penjuru Hajarul Aswad, doa untuk dia saja. Sihatkan dia ya Allah, berikan kesembuhan. Macam-macam doa. Bila sampai je lampu hijau penjuru Hajarul Aswad, kita doa pula untuk siapa pula. Kan maknanya setiap kali kita tawaf sunat, hadiahkan satu pusingan tu untuk satu doa khusus. Memanglah doa kita macam-macam doa, tapi khusus bayangkan nama tu disebut sambil kita tawaf. Orang yang berkirim doa kat kita tu tak mungkin sama. So bila Ustazah buat macam tadi tu, saya baca doa yang Nabi ajar, jadi diaminkan oleh orang-orang yang sekeliling. So bila saya nak baca doa yang orang-orang kirim kat saya ni Ustazah, ni waktu kita tengah iktikaf macam ni. Tapi yang paling special masa kita tawaf tu, hadiahkan satu pusingan untuk orang ni satu. Kadang-kadang orang yang lintas depan mata kita, kepala kita tu, orang yang kita tak pernah terfikir pun. Kan contohnya, ya Allah, kenapa aku teringat sangat dengan kawan aku masa kecil-kecil dulu tu. Kalau dia belum pernah merasa kat sini, ya Allah, entah kat mana dia berada sekarang, jemputlah dia untuk datang ke sini. Kan sebab banyak sangat peluang orang datang ke sini. Dia kata, engkau masa pergi Mekah ada doakan aku ke? Sebab aku kat Mekah tu aku teringat je engkau sangat-sangat. Jadi kita pun macam, ada satu ketika tu aku duduk depan Kaabah, aku tak ingat orang lain dah, asyik ingat engkau je. Pasal apa? Sebab saya dapat dalam kalangan adik-beradik, orang pertama dapat sampai ke sini. Saya ingat lagi mak saya buat haji tahun 1991. Mak saya kata, mak ni sampai fikir kau nak mati. Sepanjang mak ada kat sana tu, terbayang-bayang muka kau. Anak lain ingat juga, tapi asyik nampak muka kau, jangan nampak muka macam muka kau. Jadi orang kata, orang-orang soleh kata, kalau macam tu ni nanti kau orang pertama sampai Mekah di kalangan adik-beradik. Masa tu kita budak-budak lagi kan, saya buat bodoh je lah orang kata. Tapi bila saya sekarang ni, saya selalu terkenang. Jadi kadang-kadang kita duduk depan dataran Kaabah, duduk dalam iktikaf di Masjidil Haram ni, kita macam pelik, kenapa muncul muka orang tu depan muka aku ni? So jangan biarkan lintasan tu, terus doakan. Mungkin dia tengah sakit, ya Allah sembuhkan. Mungkin dia tengah susah, ya Allah. Mungkin dia tak pernah sampai sini tapi dia berhajat. Doa banyak-banyak. Sebab kita selalu rasa macam penat dalam doa, macam tak rasa dimakbulkan. Tapi Allah berjanji untuk makbulkan semua doa. Bayangkan sahabat-sahabat dirahmati Allah, tawaf kita dalam susah payah semalam. Untuk pengetahuan yang hadir dalam talian, tawaf kami semalam dalam susah payah, mujahadah sungguh. Tapi Alhamdulillah, saya macam mimpi bahawa orang dalam tawaf yang sedikit lengang boleh terpisah-pisah, tapi malam tadi boleh keluar daripada tempat tawaf serentak sama. Sangat ajaib, Masya Allah Tuhan. Kemudian kita dapat bersolat sunat tawaf depan betul-betul multazam, padahal ketika itu dah penuh dah orang. Dan kita boleh memilih sebenarnya untuk solat subuh terus di situ. Tapi sebab kita ada lagi kewajipan dan masa setengah jam sebelum subuh tu, rasa sayang kalau kita tak terus sa'i. Takut ada yang dah tak tahan, dah lemah sangat. Jadi kita teruskan yang wajib dulu. Sebab kalau kita tak gunakan teknik macam ni, ada orang akan balik dalam keletihan sedangkan sa'i dia tak selesai lagi. Jadi yang wajib ni dah betul selesai. Pendek kata, minta maaf sebut, kalaulah Allah ambil nyawa kita dalam keadaan sekarang ni, ibarat macam semua kita ni dah bersih, Allah bersihkan dengan umrah kita yang pertama. Jadi bayangkan orang berebut-rebut nak datang ke sini, orang berebut-rebut nak tawaf, orang berebut-rebut nak sa'i. Kita dalam susah payah. Malam Jumaat memang macam ni, Ustaz Azwan dah set minda kita macam tu kan, memang susah payah. Tapi bayangkan sahabat-sahabat dirahmati Allah, bukan travel agent sebenarnya yang pilih nak tawaf malam Jumaat. Sejujurnya kami kalau memilih tawaf bimbing jemaah, kami tak nak malam Jumaat sebab begitu seksa. Tapi Allah pilih sahabat-sahabat sekalian dapat berada malam Jumaat. Dan bila kita dapat rehat sekejap sahaja, ada yang dah tak larat sangat. Saya tak sangka Zuhur ni, maknanya fardu Jumaat kita ni, jangan ada pula yang ganti dengan fardu Zuhur. Bila kita dah dapat tunaikan fardu Jumaat 2 rakaat, maknanya kita dah melaksanakan Zuhur kita lah tu. Jadi tak perlu ada rasa nak ganti pula ke Ustazah, sebab kat Malaysia kita tak buat solat Jumaat kan.
Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah pilih. Ada seorang kawan kita minta maaf Ustazah tak dapat, sakit kepala, tak apa, dia rehat dalam zikrullah. Bayangkan setiap langkah kita susah, penat tadi tu, semuanya berganda berbanding perjalanan kita yang bersusah payah untuk cari harta, kan benda-benda lain dekat Malaysia. Tapi kat sini ada yang tinggalkan anak kecil, ada yang tinggalkan orang tua tak sihat. Tapi fokus kita hanya satu, kita nak jumpa balik dalam syurga. Jadi benda macam ni kalau kita faham matlamat, inilah rahsia kan bersusah payah. Akhirnya luar biasa, tengok tempat yang kita dapat ni, Masya Allah. Kan tempat yang kita dapat ni sebenarnya orang kat luar sedang berduyun-duyun nak cari ruang macam kita tadi. Tapi kita tengok tak ada pun orang Malaysia. Dan walaupun kita nak keluar ni pun satu jihad juga. Tapi bayangkan ada banyak ruang kosong kat sini. Subhanallah. Jadi kalaulah kita ada mata dekat luar sana, kan saya ada speaker yang besar. Hey, yang kat luar cari tempat tu mai, tempat kami ni lapang lagi. Tapi kenapa Allah bagi? Sebab tadi kita dah bersusah payah. Sebab tu latih diri kita, jangan sekali-kali merungut, jangan sekali-kali kita kesal, jangan sekali-kali apa yang kita rasa susah ni tidak ada sangka baik dengan Allah. Ini buktinya, susah payah, akhirnya pasti dapat. Dan paling indah bila kita dapat tu nikmat syurga Allah yang merehatkan semua kita. Okay, jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, Masya Allah, Masya Allah, kita kat sini berkumpul. Depa pula yang pakat menangis kat sana. Air mata terlalu laju. Nur Abdullah, tak apa sahabat-sahabat dalam talian, kami semua mendoakan insya-Allah Umi Badaria Rahman, ramai ni sahabat-sahabat Latahzan kita, insya-Allah kami semua mendoakan kita akan berkumpul insya-Allah. Kalau bukan di dalam tempat-tempat seperti ini, Allah insya-Allah akan jumpakan kita yang hatinya bersih, niatnya baik untuk bertemu kembali di dalam syurganya Allah. Amin. Jadi kami nak bermujahadah keluar pula mencari pintu yang kami masuk tadi, sebab kami dah terjauh ke dalam dah ni. Jadi sambil-sambil Ustazah buat live suasana dalam masjid, Umi akan pimpin macam mana kita nak cari balik pintu 89 atau 90. Ingat, kalau kita terpisah dari kawan, jangan keluar daripada pintu masjid selagi kita tak nampak WC3 tadi. Sebab kita ada banyak WC. Yang warna biru tu adalah tandas lelaki, yang warna pink tu adalah tandas perempuan. Kadang kalau kita pergi WC4 dah hala mana dah, jauh lah kita nak balik hotel kita. Okay? Jadi pastikan sebelum keluar tu kita dekat dengan WC3 insya-Allah. Jadi keluar nampak je WC3, pandang kiri nampaklah hotel kita. Kenapa saya berkali-kali tekan ni? Maknanya lepas ni dah terror dah. Jun boleh pergi masjid sendiri bawa mokcik-mokcik dalam bilik dia kan. Kak Sadiah dah boleh pergi masjid dengan kawan bilik. Jadi tak payah tanya lagi dah, Ustazah pergi masjid ke tidak? Kan? Jadi maksudnya kalau saya buat pengumuman dalam grup, siapa nak ikut saya sekian-sekian, tunggu kat lobi sekian-sekian. Kalau tak ada, kita mujahadah sendiri. Sebab apa? Bukan kerana kita tak boleh bersama-sama, kecuali ada program, tawaf, semuanya akan dibimbing. Saya nak buat solat tasbih, bila ada peluang dibimbing, kita akan bersama-sama. Tapi solat fardu, sendirian berhad, kenapa? Kalau kita pergi 2-3 orang, macam tadi, dah ada ruang untuk kita. Tapi sebab kita satu kumpulan besar, kita tak boleh selit lah. Kalau 2-3 orang, kita boleh selit je kat mana-mana. Tak perlulah nak jalan jauh macam ni. Faham jadi kalau kita ada program, baru saya akan bagi tahu Ustazah kat lobi pukul sekian, kita akan pergi berkumpulan. Tapi kalau Ustazah tak maklum dalam grup, maknanya pergi sendiri saja. Terpulang asar nanti nak duduk sampai isyak bagi yang mampu, atau nak balik pula. Asar sampai isyak tu biasa je bagi orang Malaysia. Rehat, sandar, baring sekejap. Yang peliknya insya-Allah kan, tak tahulah kentut tu lari ke mana. Itulah dia sebenarnya kan. Tapi janganlah pergi, aku tak tahan nanti kalau aku kentut macam mana. Bila datang kalau tu cepat bunuh kalau tu. Aku kat bumi barakah ni, Allah tahu niat aku. Bila minum air zam-zam tu niatkan sihat zahir, sihat batin insya-Allah. Banyak-banyakkan minum air zam-zam. Bawa botol daripada bilik kita, botol-botol kosong, isi. Supaya kalau boleh, minta maaf kata basuh muka pun kita dengan air zam-zam lah. Sepanjang ada kat sini. Kita bukan macam dulu-dulu boleh bawa 10 liter air zam-zam. Alhamdulillah grup ni insya-Allah dah boleh bawa balik air zam-zam. Kalau lepas-lepas COVID hari tu lagi dahsyat. Langsung tak boleh bawa. Okay, jadi kita teruskan doa. Kita nak ajak kawan-kawan kita insya-Allah menjelajah dalam Masjidil Haram. So Umi kat depan, Ustazah dekat tengah-tengah lah ataupun belakang sekali.
Boleh insya-Allah. Okey, Jun kat belakang insya-Allah. Pegang je. Kat sini kena pakai niqab sahabat-sahabat. Sebab kalau tak pakai niqab, suara pun orang boleh. Suara ustazah dah hilang sebab bukanlah hilang sangat. Sebelum saya pergi tu memang saya dah tak berapa sihat sebenarnya. Jadinya bila sampai ke sini tekak ni nak telan benda macam sakit. Tapi saya sangat percaya dengan kita makan aiskrim pun jadi ubat, minum air zam-zam pun jadi ubat, insya-Allah dia akan baik. Jom. Kita nak gerak balik ke bilik. Beg kasut saya mana tadi? Jom kawan-kawan, ni saya baru boleh fokus dengan kawan-kawan dalam talian, insya-Allah. Tu beg siapa tu kat bawah? Okey, kita nak bergerak balik bersama Muslimat Al-Fawaz. Saya nak sebut satu-satu nama yang ada dalam talian ni. Nama anda pasti akan berada di sini satu hari nanti. Amin. Nazatul Naina, apa khabar Kak Naza? Masya-Allah. Siapa ni? Danisha Baharum, Nur Alis, Wan Fazidah, Siti Azmahani Mamat. So sahabat-sahabat dalam talian, saya bagi sebagai oleh-oleh ganti Fasabrun Jamil. Minta maaf sebabnya Fasabrun Jamil masih dalam beg. Saya tak buka lagi beg besar saya sebenarnya. Saya terlalu malam tadi daripada airport ustazah kena serangan slip disc. Jadi saya memang tak ada mood nak kemas beg apa semua. Saya memang banyakkan rehat. Tapi saya sangat-sangat bersyukur pada Allah sebab Allah izinkan saya dapat lead umrah sampai habis. Inilah ajaibnya tanah haram, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kami saja memilih waktu orang dah lengang sikit untuk keluar. Kenapa saya pula yang kat depan? Alah comelnya budak ni. Depan. Comel sangat-sangat. Anizan Atan, Azamai Nasab, Hajah Norma, Syidah apa ni? Zamzarina Ahmad. InsyaAllah yang dah pernah sampai pun Allah akan sampaikan lagi dengan niat kita yang betul, insyaAllah. Umi Maisa, Umi Badaria Rahman ni kan popular dalam Sahabatlah Tahzan. Apa perasaan? Alhamdulillah. Tu jangan okey. Subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Tak tahu nak cakap. Umi kata semalam bersesak-sesak. Hari ni pun bersesak Umi, tapi dapat tempat solat, masya-Allah. Dengan kapet warna hijau. Masya-Allah, masya-Allah. Alhamdulillah. Ingat lepas dinding tu kita nak kena ke kanan. Kaabah ya. Indonesia tu dah pergi Madinah pertama. Oh ya ke? Ruang makan kita lapang. Nanti lain kali Ustazah bawa ni ke depan Kaabah pula. Kami di ruang atas ni tadi sebab kami tak nak ambil ruang. Lepas tu kan Umi syukur sangat-sangat tadi Allah tak izin kita bercampur dengan orang lelaki tadi. Rupanya Allah nak bagi kita sebab saya sangat bersalah kalau kita solat Jumaat mengambil tempat orang lelaki. So rupa-rupanya elok kita sampai polis tu buka satu ruang tu. Alhamdulillah, syukur. Masya Allah. InsyaAllah Suriza Naim akan sampai lagi. Kalsum Kasim InsyaAllah akan sampai. Saniza Ahmad Satari pasti sampai. Hafizah Hamid, Maria Ismail, insyaAllah pasti sampai. Doa je banyak-banyak, insyaAllah. Ini first Ustazah baru boleh on internet. Kak Naza bagi tahu dengan sahabat khidmat. Memang sengaja saya tak godek phone daripada semalam sebab saya dah dapat berita melalui handphone Ustaz Azwan tentang bapak saya semua. So saya tak nak apa ni kacau minda saya dengan bertanya. So ni baru saya buka internet balik, insya-Allah. Alhamdulillah. Siapa kat depan tu?
Jangan seorang-seorang, nanti tak jumpa jalan kering. Okay, kita nak exit tu Ajiat. Oh, ni Marzia Hassan, rakan Facebook yang sentiasa ada. Marzia Hassan datang dengan suami tercinta. Apa perasaan Marzia Hassan? Alhamdulillah, tak tahu nak cakap macam mana. Rasa macam mimpi sampai kat sini. Ni pun masalah sleep disc macam Ustazah, okey, tapi selesai tawaf umrah haji. Haji. Kawan-kawan kita yang lain tu dapat sampai kat sini. Ya, kita doakan semua sahabat-sahabat La Tahzan akan sampai ke sini pasti, insya-Allah. Di sana Kaabah. Alhamdulillah lega sikit. Kita ke kanan Ya, kanan tu. Kita ke kanan cari jalan keluar dari sana. Jom. Baik-baik kursi roda. Mana Kak Fauzia? Kesian dia sakit kaki. Alhamdulillah dah lengang sikit. Kita bawa sahabat-sahabat pergi kawasan yang paling best untuk iktikaf, kawasan Aircon. Dan dia punya design yang paling cantik lah bagi Ustazah. Kalau ruang macam tadi tu, bumbung dia macam tak berapa siap lagi. Kan? Masya Allah. Kak nama apa Kak? Kak Bet. Nama betul apa? Kami duk teringat Baiti Abdullah Kak Bet. Okay, inilah dia Zabida Ahmad yang datang dengan Kak Ipa dan suaminya. Bertiga kan Kak? 4. Seorang lagi? Kakak. Oh, kakak sendiri. Kakak Kabet. Lepas tu kakak suami Kabet. Oh, subhanallah. Patut ni yang Kak Nazar kata Zabida Ahmad join. Ya. Kita ke sini. Okey, perasaan. Dia lagilah patut nak pergi dengan orang lain. Entah macam mana terjebak. Ada nak minum zam-zam ke? Minum dulu sini. Minum dulu. Yang biru tu tak sejuk. Ibu-ibu yang tak boleh membaca bahasa Inggeris. Ambilkan saya yang not cold tu satu. Jemaah AFT sedang menunggu nak minum air zam-zam. Oh, ni tadi dah ambil zam-zam kat sana dah. Lawanya botol air, sabar je lah. Ni mesti anak punya ni. Botol lipat macam mana? Ini Jun Rahim Jun Rahim sahabat La Tahzan. Tadi kita tanya dia apa perasaan. Tak terucap. Jangan nangis. Tu nak tengok ni macam mana tutup. Ada air. Tak boleh tekan. Kalau tekan air. Oh, part ni dia boleh pendek lagi. Sian, Ustazah tak tahu. Mesti anak punya ni. Minta yang not cool satu. Kita ke belakang sikit jangan bagi. Jangan halang laluan orang. Shirin mana Shirin? Hai Shirin, ini yang sepatutnya terbang bulan 8 tetapi Allah izin untuk terbang bulan berapa sekarang? 11. Mu'alaf daripada jaringan Harmoni yang sepatutnya terbang dengan Bro Syafi'i tapi Allah izin hari ni. Kalau Zamzam kita ada dalil yang berdiri, ada yang duduk tapi niatkan kebaikan dunia akhirat insya-Allah. Tengok tu, pegang cik. Pegang je. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry Umi. Thank you. Okay, jom. Minum ni. Indonesia dia cakap grup ni. Sebab dia nampak pakai telekom. Okay, sambung lagi Kak Bet. Kak Zabida Ahmad selalu ada dalam live kita. Share sikit walaupun belum 24 jam kat sini. Mula-mula jejak tu tak nak cerita macam mana. Menangis dari atas bas, dari airport. Orang semua tidur. Kak Bet tak tidur, menangis. Bila bertabiah tu menangis sampai di hotel. Lepas tu rehat di tawaf tu, Masya Allah. Tak tahu nak cerita macam mana.
bayangkanlah kalau umrah pun dah macam tu, haji tu tak tahulah. Tapi kalau Allah dah jemput tu ada ruang yang tak biasa tawaf, tapi boleh tawaf, saya yakin saya boleh buat. Tak tahu abang macam mana. First time dah boleh berbicara macam mutawifah dah ni. Sahabat-sahabat, kesan ilmu tolonglah nak datang sini cari ilmu. Seronoknya bila PSAI boleh tinggal ustazah kat belakang, kami kat depan. Masya Allah. Okey Kak Bet, kita dalam Masjidil Haram, doakan sahabat-sahabat Latahzan kita, special doa from Kak Bet. InsyaAllah Kak Bet doakan semua dalam sahabat Latahzan. Sekarang kita FD kan, Pasal Jamin akan datang ke sini insyaAllah. Adalah tempat kita. Amin. Macam Kak Bet dulu juga, Kak Bet pun dengar orang lain, daftar dengan orang lain, tak boleh dengar orang lain. Tapi bila ustazah datang bulan 8 tu, Kak Bet memang tulis sungguh kat situ, kata satu hari nanti aku akan pergi tu dekat sini dengan ustazah Muzayyanah. InsyaAllah ajaib sahabat-sahabat. Satu hari Kak Bet bekerja, tanyalah Hajar Ramlah, satu hari Kak Bet bekerja dari pukul 8 pagi sampai pukul 12 tengah malam sebab nak main sini. Bayangkan lepas tu dia nak cucuk vaksin, boleh semua klinik tutup kat Kedah, sanggup lari PKL. Hari Jumaat. Sanggup lari KKL nak cucuk vaksin. Hantar pasport dengan buku cucuk tu. Dengan gambar, bawa kakak-kakak semua pergi tangkap gambar. Allah ya Karim. Usaha yang barakah, insya-Allah. Usaha sebab nak membantu. Dengar sahabat-sahabat, hanya bermula dengan niat je. Niat masa ikut, sebab tu Ustazah rasa macam-macam pandangan orang. Kami pihak Al-Fawaz memang sama sekali mengharamkan handphone ketika kami dalam ihram. Tapi kami ada gambar-gambar tu, petugas Mekah kami yang follow kami di belakang untuk ambil gambar. Maksudnya diorang ni langsung tak ada gambar dekat Kaabah apa semua lagi ni. Okey, jadi sahabat-sahabat, ni sekarang ni kenapa Ustazah buat pula? Sekejap. Masuk. Ustazah. Ya kan dah tertinggal. Sibuk ni tadi, saya tumpahkan kasut orang tadi kat Uncang. Lepas tu apa tadi nak cakap? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lupa dah duk teringat kasut. Tak ada lagi tangkap gambar. Bab tangkap gambar tu. Jadi bila Ustazah buat live ni, anda macam berada di dalam ni kan sahabat-sahabat. Jadi macam berada, kita tak boleh kata berada. Terus sini skeleton tu bukan? Salli ala Sayyidina. Salli ala Sayyidina. Jadi sahabat-sahabat, bila saya macam membawa anda ke sini, anda macam bayangkan roh tu macam makin kuat untuk, memang duit tak ada lagi tapi niat. Kalau tidak, kita macam tak berniat sungguh-sungguh. Saya memang percaya sangat katanya Nabi SAW, niat, mulakan dengan niat. Jadi dengan niat itulah kita betul-betul menolak diri kita ke arah tu. Bukan duit sebenarnya sahabat. Bersama kita ada 10 orang tajaan. Berjalan kot, memanglah somput. Tu sahabat-sahabat Latahzan kat belakang. Ada juga orang yang dah 2-3 kali. Kak Hafizah Wagiran. Tak boleh nak baca nama sangat sebab handphone bergerak. Lepas tu mic Ustazah macam klip dia dah hilang. Jatuh kat mana tak tahu. So tak boleh nak pakai klip. Alhamdulillah. Okey, kita nak menuju pintu keluar dah. Saya bawa anda menjelajah ke tempat solat muslimat. Ni balik-balik ni semua tempat solat muslimat. Satu hari nanti anda akan berada di sini. Amin. Satu hari nanti pasti. Tapi waktu kita tengah beribadah, tengah tawaf, tengah sa'i, tengah iktikaf, tengah baca Quran, tengah solat, tak payahlah sibuk-sibuk nak live pula. Sekian dimaklumkan. Okey, kita pergi kepada King Fahd Escalator nombor 91.
Ingat ya ibu-ibu, kita akan keluar pintu 91 supaya nampak terus wheelchair pula dah. WC 3. Okey, ni pintu. Masya Allah, jemaah Al-Fawwas menuju keluar. Kak Sarina kasut. Minta maaf bawa kasut Ustazah, syukran. Ha? Tak, nanti je. Bolehlah juga. Ke tepi ya, jangan halang jalan. Dia kalau mak guru dia pakai kasut, semua pakai kasut biasa. Comel lah cik-cik. Okay, kita nak bawa. Ni first floor, tawaf. Macam saya banyak. Biasa kak. Ni kat bawah ni. Kat bawah ni tengok lautan manusia masih lagi. Baiklah. Okey ke acik-acik tu? Okey, Umi ada kat belakang kan? Kalau kita turun tadi lepas-lepas solat Jumaat, kat sini pun jam, bayangkan. Alhamdulillah, syukur. Anda akan melalui jalan-jalan ini semua, percayalah. Kak Sadiah kali kedua umrah kan? Salah. Orang belakang ni Kak Sadiah. Kali kedua umrah kan? Sini. Panas, tapi tak adalah sepanas saya datang bulan 8 dulu. Alhamdulillah dah lengang sikit. Wah, ini baru panas dunia kata acik-acik. Ambil Ustazah Zai. Okey. Kita keluar ke sini. Masih ramai lagi. Tengok nak balik ke hotel kita tu. Masya Allah, manusia. Ini kat belakang ke? Nampak dah. Dia dah nampak WC3. InsyaAllah dah cik-cik ni. Sekejap ya, gelap mata. Jadi kecil, panas kat sini. Kita cari tempat mendung sikit. Banyakkan salawat hari Jumaat. Pintu King Abdul Aziz masih ditutup. Tu pintu King Abdul Aziz hanya dibuka Ramadan hari tu. Ni menara jam. Menara jam clock tower. Insya-Allah dalam ni ada banyak sangat hotel. Dah bawa jemaah duduk sini juga. Tapi lebih banyak yang sesat sebab tak jumpa pintu hotel, semua sama. Aduh, Masya Allah. Manusia. Hotel kami dulu namanya Al-Masa. Sekarang dah tukar ke Al-Olayan. Tu, bangunan pertama tu. Siapa biasa datang arah Ajiat, Al-Masa, hotel yang pertama. Tapi nama Al-Masa tu dah hilang. Baru je tukar nama, tukar. Semua tukarlah, management tukar. Ni pintu King Abdul Aziz yang tak tahu bila nak siap-siap ni. Satu hari nanti sahabat-sahabat Latahzan semuanya akan berada di sini. So jangan tanya, hari ni punya Fasabrun Jamil. Ustazah hadiahkan sembang-sembang Fasabrun Jamil. Maka sabarlah dengan sabar yang indah.
Kerana saya sepanjang bawa jemaah tadi sahabat, penat dari malam tadi, tak ada rehat. Dengan diuji Allah, sleep di saya menyerang. Tengok makcik-makcik ni walaupun tak ada yang wheelchair semua kali ni. Sedih, kesian tengok penatnya lah diorang ni. Tapi sangat tinggi mujahadah. Dan akhirnya Allah bagi juga. So saya teringatlah semua siri-siri kuliah kita dalam Fasa Burin Jamil dan La Tahzan. Hidup ini hanya perlu kita tempuh. Ikut saja sahabat. Sampailah Allah pilih kita untuk berada dalam takdir yang mana. Tak ada yang tak baik. Semuanya baik belaka, Masya Allah. Inilah memanusiakan seorang Muzayyanah Abdullah. Bukan kerana apa-apa, sangat sabar nak beribadah, kat mana-mana boleh beribadah. Tapi di sini sangat-sangat menguji kesabaran. Dan kita rasa malu dengan Allah kalau kita matikan kesabaran kita di sini. Masih terlalu padat manusia. Biasanya hari Jumaat kita buat sabil, sedekah makan untuk sabil kan. Tapi sebab hari ni hari pertama, so kita nak bagi jemaah rehat. Kita ambil hari lain nanti. Tu bangunan pertama tu hotel kami. Kalau tadi kami solat dekat area sini, jadi dekat. Tapi mujahadah nak cari tempat lagi dahsyat. So biar kita banyak berjalan kat dalam daripada kita berjalan banyak kat luar ni, panas. Doakan semua jemaah Al-Fawaz Travel kekal sihat sampai masuk ke rumah masing-masing nanti masih sihat, insya-Allah. Mereka ni pasti mendoakan kalian semua. Ni apa hal lah naik atas tembok. Kalau subuh burung merpati ni lagi banyak. Masya-Allah tabumbung tu sah. Okey, Nur Ali, Skifli Zul, turn awak pula lepas ni. Zunaiza Ahmad, Noniman, Maria Ismail, Masya Allah, Hanina, Balkis. Tak boleh nak baca seorang-seorang, nanti langgar orang pula. Carikan gol tuang. Kalau dulu besar nama Al-Masah kat situ, tapi baru je tukar nama. Sini tempat shopping Kak Bet. Siapa nak shopping masuk dalam bangunan ni ni bangunan kluster kayangan punya shopping. Tapi tak adalah kayangan sangat pun. Kadang dapat je harga sama macam kat bawah-bawah ni. Boleh makan juga kat situ, macam-macam ada. Disaji insya-Allah bakal buka bulan 12. Dah lama tutup sejak Covid. Amboi tu siapa Al-Fawaz dah sampai ke depan lawan Toki. Dah, semua dah pandai dah, alhamdulillah. Okey. Kita tengok muka-muka cik-cik yang keletihan tapi kepuasan. Jangan tak balik rehat Tidak lepas ni. Asal pergi masjid tak? Boleh nak pergi-pergi, boleh. Siapa-siapa nak pergi tidak ada halangan. Okay, kami nak masuk hotel kami dah. Tengok kat sini kereta semua kalah. Manusia yang menang. Kereta semua kena mengalah. Bayangkan ada orang duduk hotel yang dekat nak naik bukit sana tu, bayangkan. Ya, betul. Sebab tu bila kita penat, kita ingat perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam ni sabilah ni, orang hadiah makanan. Siapa nak ambil boleh ambil. Oh, ni dia bagi air. Moya.
Aduh. Okey. Siapa jemaah ustazah yang sebelum ni rindukan hotel Azka Al-Maqam. Oh. Tapi sekarang kami duduk dekat Al-Ulayan Ajiat Hotel. Dulu namanya Al-Masa. Okey, saya nak naik tangga dah. Jadi saya stop di sini sebab nanti naik tangga kan. InsyaAllah ya sahabat, mulai besok kita tak tangguh dah kuliah FJ. Oh tapi besok lah tahzan. Ustazah tak bawa kita lah tahzan. Tengoklah nanti macam mana. Bye bye sayang-sayang. Assalamualaikum warahmatullahi